Okey, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam klip video pendidikan sejarah tingkatan 3. Hari ini kita akan membincangkan mengenai topik dalam bab 1 iaitu kedatangan kuasa barat. Okey, untuk pengenalan, sebenarnya negara kita ini sangatlah kaya dengan hasil hutan, hasil bumi, dan negara kita juga terkenal dengan kemakmuran. Okey, dalam sinopsis bab 1 kedatangan kuasa barat ini, kita akan lihat betapa kestabilan dan kemakmuran negara kita telah menarik kedatangan pelbagai kuasa barat. Jadi banyak faktor yang mendorong dan menarik minat mereka untuk menguasai negara kita. Jadi untuk memperolehi tempat di negara kita, mereka bersaing dan menggunakan pelbagai strategi bagi mendapatkan tanah jajahan. Jadi terdapat perbezaan strategi yang digunakan oleh kuasa barat yang menyebabkan mereka dapat meluaskan kuasa di negara kita dan juga di alam Melayu. Okey, hari ini kita akan lihat topik 1.1 di muka surat 4. Tajuknya kestabilan dan kemakmuran di negara kita. Okey, sebagai pengenalan, negara kita sebenarnya mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Jadi disebabkan kestabilan sistem pentadbiran di negara kita, ini merupakan hasil daripada kebijaksanaan pemerintah yang terdahulu. Mereka ini semua bersedia berganding bahu dengan rakyat untuk membangunkan negeri. Kemakmuran negeri pula datangnya daripada sumber hasil bumi dan hasil alam yang dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi. Jadi, selain daripada itu, kemuncak kemakmuran ialah perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Okey, baik. Kita akan tengok dari segi kestabilan. Okey. Sistem pemerintahan dan struktur sosial. Okey, sila rujuk di muka surat 4 dalam buku teks tingkatan 3. Yang ini iaitu sistem pemerintahan beraja yang mana diketuai oleh sultan, dibantu oleh pembesar di sekitar jajahan dan daerah serta penghulu di mukim. Okey, itu bagi negeri-negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Okey, bagi Negeri Sembilan pula, kamu boleh lihat di muka surat 5, diketuai oleh Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Okey, seterusnya undang, lembaga, buah pak, anak buah dan ibu sokok. Okey, bagi pemerintahan di Sarawak pula, mereka mempunyai dua sistem pentadbiran. Yang pertama, sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Okey, bagi negeri Sabah pula ada tambahan daripada sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Mereka mempunyai sistem ketua bebas. Okey, selain daripada kestabilan dari sistem pemerintahan dan struktur sosial, negara kita juga mempunyai perundangan yang mana digunapakai daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang kamu pelajari semasa di tingkatan 2. Okey, ada dua jenis undang-undang. Yang pertama ialah undang-undang tidak bertulis dan juga undang-undang bertulis. Okey, contoh undang-undang tidak bertulis adalah adat yang digunakan oleh masyarakat dan contohnya adalah adat pepatih. Okey, bagi contoh undang-undang bertulis ialah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang,
Undang-Undang 99 Perak. Okey, di Sabah dan Sarawak, peraturan hidup dan undang-undang adalah berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisional dan turun-temurun mengikut kepercayaan suku masing-masing. Okey, kestabilan negara kita yang seterusnya dilihat dari segi hubungan luar antara kerajaan di negara kita dan juga negara luar dari bentuk ekonomi, politik dan juga sosial. Okey, seterusnya kamu boleh rujuk muka surat yang ke-6 dari segi kemakmuran negara kita hasil daripada kekayaan hasil bumi dan juga sumber alam dari hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, laut, flora dan fauna. Okey, sebagai contoh, hasil bumi dan hasil alam negara kita yang kaya ialah biji timah, emas dan perak. Okey, kegiatan melombong biji timah sudah dijalankan oleh masyarakat tempatan sejak daripada zaman dahulu lagi menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Biasanya mendulang ni dilakukan di kawasan sungai kerana biji timah banyak didapati di lembah sungai. Okey, selain daripada hasil galian, negara kita juga dikenali sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan rotan. Okey, hasil hutan ataupun hasil rimba yang terdapat di negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Kita kenal seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah jelutung, kayu gaharu dan kayu cendana. Hasil hutan ini dijual kepada pedagang dari negara China, Jepun, Siam dan India. Okey, selain daripada itu, negara kita juga kaya dengan hasil laut seperti sirip ikan hiu, timun laut, rumpah laut dan juga mutiara. Okey, masyarakat zaman dahulu pandai memanfaatkan hasil alam sebagai contoh disebabkan mereka sangat kreatif dan berkemahiran tinggi. Mereka menghasilkan kraf tangan yang indah dan menarik daripada sumber alam. Contohnya daun mengkuang, daun pandan, daun nipah, buluh boleh dianyam menjadi tikar ataupun bakul. Okey, selain daripada itu, masyarakat kita juga mahir menghasilkan barangan daripada kayu seperti perahu, membuat perabot daripada rotan dan juga menempa alat senjata tradisional. Okey, kalau di Sarawak terdapat juga kegiatan menenun kain puar dan menyulam selendang. Okey, kemakmuran yang seterusnya adalah daripada sistem ekonomi. Okey, di negara kita terdapat perdagangan dan pelabuhan yang mana pelabuhan ni terdapat di muara sungai, contohnya pelabuhan Johor, Kedah, Kelang dan juga Melaka. Jadi, Syah Bandar Jawatan Khas ditugaskan untuk menguruskan pelabuhan. Okey, selain daripada pelabuhan, kita ada juga sistem timbang, sukat dan ukur. Semua ni kamu boleh lihat di muka surat 7 yang mana masyarakat Melayu zaman dulu mempunyai sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak dan gantang. Ada juga timbangannya diambil daripada pedagang Cina seperti sistem kati, tahil dan pikul. Selain daripada itu, untuk timbangan perak, emas, orang Melayu mengambil timbangan pedagang India iaitu
Saga, Mayam dan Bungkal. Okey, yang ketiga, kita mempunyai mata wang yang tersendiri. Pada peringkat awal, pedagang menggunakan sistem barter iaitu tukar barang dalam urusan perdagangan. Kemudian, mereka menggunakan mata wang logam yang diperbuat daripada emas dan perak, menggunakan idea identiti negeri-negeri Melayu yang tersendiri. Contohnya, mata wang emas Kedah dan mata wang emas Kelantan ataupun dipanggil duit kijang. Okey, mata wang Terengganu atau duit pitih Terengganu. Okey. Yang keempat adalah sistem percukaian. Jadi aktiviti perdagangan yang pesat memperkembangkan bidang percukaian. Jadi cukai dikutip daripada bayaran yang dikenakan dari hasil pelumbungan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Di cukai ini merupakan sumber pendapatan pemerintah dan akan disalurkan untuk kemakmuran negeri. Okey, yang terakhir, bahagian yang terakhir adalah kegiatan intelektual iaitu pendidikan. Masyarakat pada zaman dahulu ada dua, iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan yang formal. Okey, bagi pendidikan yang tidak formal, merupakan pendidikan awal ataupun asuhan dalam institusi keluarga. Jadi kanak-kanak diajar cara untuk bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan juga menghasilkan kraf tangan. Okey, mereka juga diajarkan ilmu agama seperti berpekerti mulia, cara berkawan dan menjaga maruah. Okey, pendidikan formal ni diajar melalui pantun, syair, peribahasa, pepatah, pantang larang dan cerita berbentuk teladan dan pengajaran. Okey. Bagi pendidikan formal adalah bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Biasanya diajar di istana, masjid, surau, pondok, madrasah. Okey, bagi hal-hal pentadbiran, kebiasaannya diajar di istana. Dan kalau di masjid dan surau, pengajiannya merangkumi cara bacaan dalam solat, tajwid, hadis, fiqh dan usuluddin. Okey, bagi pendidikan pondok pula, mata pelajaran yang diajar adalah Al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab. Okey, untuk madrasah, biasanya mempunyai sukatan mata pelajaran, diajar secara kelas dan mempunyai tahap permulaan, pertengahan dan pengkhususan yang mana diawasi oleh mudir dan diselia oleh jawatan kuasa kewangan. Okey, bagi negeri Sarawak, pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama. Okey, selain daripada itu, bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa lingua franca di dunia perdagangan alam Melayu. Okey, selain itu, bahasa Melayu membuktikan bahawa kemampuan menyampaikan ilmu, agama dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ini menyebabkan penulisan karya kesusasteraan juga berkembang. Hal ini membuktikan bahawa orang tempatan mempunyai ramai cendekiawan yang menghasilkan kitab dan karya kesusasteraan yang bermutu tinggi. Contohnya,
Tufat Al-Nafis, Gurindam 12, Misa Melayu dan Hikayat Datuk Merpati Jepang. Jadi, kesimpulannya di sini, sebagai rakyat Malaysia kita haruslah berbangga dan bersyukur dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air yang diwarisi daripada generasi dulu. Jadi cikgu harap kita semua akan berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara kita. Jadi kita haruslah bertanggungjawab mempertahankan identiti negara kita. Sehingga berjumpa lagi di klip yang seterusnya.